Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua yang bersama-sama dengan saya pada malam ini, segala pujian kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas izinnya kita dapat bersama-sama menjalani program Sulam. Tujuan kita mengadakan program ini untuk membincangkan berkaitan cara penghasilan produk kicap yang kami keluarkan dan produk kicap yang berada di pasaran. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran anda semua yang sudi untuk meluangkan masa dengan menyertai live kami pada malam ini. Sebelum memulakan majlis, saya ingin mengajak para penonton untuk sama-sama berkongsi pautan live ini agar lebih ramai dapat bersama kita pada malam ini. Sebarang soalan boleh tinggalkan di ruangan komen sepanjang webinar ini berlangsung. Saya, Siti Zulaikha binti Yahya selaku moderator anda untuk program pada malam ini. Tanpa membuang masa lagi, saya menjemput pelajar dari UiTM Kuala Pilah untuk membentangkan produk kicap mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Kami dari Wakil Pelajar UiTM Cawangan Negeri Sembilan, Kampus Kuala Pilah, ingin membentangkan berkaitan dengan soy sauce untuk projek Sulam kami. Okey, pertama sekali, apa itu Sulam? Sulam merupakan Service Learning Malaysia University for Society. Sulam ini merupakan Community Based Learning ataupun SPL untuk singkatan. Asas pelaksanaan aktiviti Sulam dalam komuniti adalah love, happiness and mutual respect. Next slide. Okey, objektif adanya program Sulam ini ialah menghubungkan teori dengan praktis di dunia sebenar dengan menambah baikkan pembelajaran pelajar. Apa yang kami belajar di universiti, kami praktis untuk komuniti supaya dapat mendapat kefahaman yang lebih mendalam dalam apa yang kami pelajari. Dan seterusnya, objektif seterusnya, gabungan pembelajaran dengan khidmat komuniti dapat menyelesaikan permasalahan setempat dalam komuniti menggunakan pengetahuan yang dipelajari di universiti. Objektif yang terakhir, mewujudkan persekitaran kerjasama antara pelajar, tenaga pengajar dan komuniti. Sebab itulah kami semua ada di sini untuk menghubungkan kerjasama dan hubungan antara pelajar dan komuniti. Next slide. Contoh aktiviti Sulam yang telah diadakan iaitu service, learning dan Sulam. Service ialah aktiviti kutip sampah dan pembersihan, tapi learning tidak dilakukan dalam servis ini. Yang kedua, learning, belajar kaedah pengurusan alam sekitar dan sisa buangan. Yang terakhir sekali, Sulam bersama komuniti membina taman herba. Sulam ni ada dua-dua sekali, iaitu service dan learning. Sebab dalam membina taman herba, kita melakukan servis dengan membaik pulih laman-laman kosong di hospital ataupun di kawasan sekolah. Pada masa yang sama, kita belajar mempelajari cara untuk tanaman herba yang betul. Okey, seterusnya saya sambung dengan pengenalan produk. Kicap ialah penyedap makanan yang berupa cecair berwarna hitam mempunyai rasa manis atau masin. Kalau kita semua boleh tengok dekat slide tu ada dekat sebelah atas kiri. Bahan asas pembuatan kicap secara amnya ialah kacang soya atau kacang soya hitam seperti gambar dekat tepi tu. Ikan laut juga kadang-kadang digunakan sebagai salah satu bahannya. Ada juga yang dibuat daripada kek padat iaitu hasil sampingan daripada penghasilan tahu. Ada juga kicap yang diperbuat berasaskan air kelapa yang umumnya berasa masin. Kicap masin ni kebiasaannya adalah lebih cair daripada kicap manis.
Seterusnya ialah sejarah produk. Perkataan kicap didakwa berasal daripada bahasa Hokkien yang iaitu ejaan dia kuih cap, tapi dia punya cara baca dia K-O-E tu bunyi dia gui cap yang bermaksud sos ikan. Okay, kicap ni telah dicipta kira-kira 2200 ataupun 2500 tahun yang lalu semasa dinasti Han Barat Cina Purba. Dan kicap ni telah tersebar di seluruh Asia Timur dan Tenggara di mana dia digunakan dalam memasak dan sebagai perasa. Asalnya produk kicap ni merupakan produk sampingan daripada penyimpanan garam yang mana bahan tersebut mempunyai harga yang begitu tinggi pada zaman silam. Pada asalnya mereka gunakan ikan dan ikan tu rasa dia macam ikan pekasam. Pada zaman dinasti Han, pekasam ikan ataupun ikan pekasam ni dia mengandungi kacang soya dan lebihan kacang soya tu diolahkan menjadi kicap. Ada dua cara lah penyebaran kicap ni. Yang pertama, kicap mula tiba di Jepun pada kurun ke-7. Satu. Yang kedua, pada zaman dinasti Tang, China mengalami Pax Sinica. Pax Sinica ni perkataan sejarah yang bermaksud zaman kedamaian. Zaman kedamaian dekat Timur Asia, Utara Asia, Selatan Asia dan juga Central Asia yang diketuai oleh China. Kicap ni mula tiba di rantau Asia Tenggara apabila Majapahit mengadakan hubungan baik dengan dinasti Tang. Okey, itu saja. Okey, saya akan teruskan pembentangan kami dengan berkongsi jenis-jenis kicap. So kicap ni dah ada 3 jenis. Pertama sekali kicap cair. So kicap cair ni sama macam nama dia, dia tekstur dia cair. So and rasa dia pun masin. Biasa kicap cair ni orang guna untuk goreng kilas, lepas tu untuk perapan. Kalau kat kedai biasa diorang guna kicap cair ni untuk makan dengan bubur nasi. So next kicap pekat. Tekstur dia pekat and beza kicap cair and kicap pekat ni, kicap cair biasa untuk cecah atau perasa. Meanwhile, kicap pekat ni dia guna untuk tambah warna and perasa kepada makanan tu. So sos pekat ni rasa dia kurang masin and lagi pekat daripada kicap cair. So next, kicap manis. Kicap ni tekstur dia pekat sikit and rasa dia manis. Kicap ni biasa orang guna untuk char kway teow, nasi goreng, mi goreng, kita goreng and also nasi ayam. Alright, tu je. Next. Okay, next proses pembuatan kicap. Yang first kali proses pembuatan kicap ni digunakan proses penapaian kacang soya. Kacang soya yang telah anda siapkan dicuci sampai bersih. Lepas tu dia akan rendam selama semalaman iaitu 24 jam untuk menjadikan kacang soya tu lunak dan kulit arinya mudah terpisah. Step yang kedua, kacang tersebut akan direbus sampai mendidih. Lepas tu dia akan bilas kacang soya tu sampai bersih sambil diramas-ramas dan pastikan semua kulit kacang soya telah terpisah. Step yang ketiga, kacang soya yang telah direndam tadi akan ditoskan di tempat yang berpenampang lebar sehingga kacang soya benar-benar lembap dan pastikan kacang soya telah benar-benar lembap supaya setiap ragi tempe yang ditaburkan tidak mati. Step yang seterusnya, ragi tempe akan ditaburkan ke kacang soya yang sedang ditoskan sambil digaul agar ragi tempe tercampur rata ke seluruh kacang soya. Selanjutnya, simpan kacang soya yang telah dicampur ragi tempe ke ruangan yang bersuhu 25 hingga 30 darjah Celsius. Lakukan penyimpanan ni selama 3 hingga 5 hari.
Step yang seterusnya, kacang soya yang telah disimpan ditumbuhi kulit tempe. Lepas tu kita perlu tambahkan larutan garam sebanyak 800 gram yang dicampurkan dengan 4 liter air bersih. Lalu diperam adunan kicap ini selama 3 hingga 4 minggu pada suhu bilik. Step yang keenam, selepas kacang soya diperamkan selama 3 hingga 4 minggu, maksimum mesti 2 bulan. Lalu tuangkan air bersih, lepas tu rebus campuran ini hingga mendidih, kemudian saringlah dengan kain penyaring. Rebuslah kembali hasil saringan adunan ke kicap tadi, kemudian tambahkan bahan-bahan dari bilangan 5 hingga 10. Kacau perlahan-lahan agar gula merah mencair dan bahan-bahan lain juga tercampur serata. Step yang ketujuh, untuk penambahan gula merah tergantung dari keperluan kita. Jika nak membuat kicap manis, anda perlu tambahkan 2 kilo gula merah untuk setiap liter sari adunan kicap yang telah direbus. Kembali pada langkah bilangan ke-10. Jadi jika anda merebus 2 liter sari adunan kicap, berarti anda memerlukan 4 kilo gula merah dan berlaku penggandaannya. Step yang ke-8, jika anda ingin membuat kicap masin, maka kita perlukan 2 hingga 5 ounce gula merah untuk setiap liter sari adunan kicap yang direbus kembali. Berlaku untuk kelipatannya. Proses perebusan adunan kicap dihentikan apabila adunan kicap sudah mendidih dan tidak berweh lagi. Lalu ditapis menggunakan kain penapis. Seterusnya, kegunaan produk. Kegunaan kicap sebagai penyedap makanan. Kicap boleh digunakan sebagai penambah rasa manis dan masin dalam makanan. Yang kedua, sebagai sumber nutriem. Kicap boleh membekalkan nutriem dalam badan untuk fungsi asas badan termasuk fungsi saraf jika diambil dalam kuantiti yang betul. Yang ketiga, sebagai sumber anti-alergik. Polisakarida yang dihasilkan semasa proses penapaian yang diperlukan untuk membuat kicap menunjukkan ciri anti-alahan yang kuat. Yang terakhir, sebagai sumber antioksida. Kicap mengandungi soyuflavones iaitu sejenis antioksidan semula jadi. Okey, itu sahaja daripada untuk pembantangan mengenai proses dan pengenalan kicap. Okey, seterusnya pelajar UiTM Kuala Pilah akan membentangkan poster mereka. Nurin? Okey, kaedah pemasaran produk di media sosial. Kicap boleh dipasarkan melalui Facebook, direct contact admin sales di WhatsApp atau direct ke laman web syarikat. Seterusnya, kicap juga boleh dipasarkan melalui laman web syarikat iaitu pembelian secara atas talian. Seterusnya, kicap boleh dipasarkan dengan membuat konten marketing seperti video atau infografik yang menarik. Seterusnya, kicap boleh dipasarkan melalui aplikasi pembelian atas talian seperti Shopee dan Lazada. Okey, yang seterusnya, kami telah melakukan satu survey melalui Google Form untuk kebolehpasaran produk kami iaitu SS Salsa. Kami mendapat 21 responden dan yang pertama sekali potensi pasaran. Kami mengambil maklumat kekerapan penggunaan produk kicap dalam masa seminggu. Kami mendapati kekerapan penggunaan dalam masa seminggu yang paling tinggi ialah sebanyak 1 hingga 2 kali. Yang kedua 3 hingga 4 kali.
Dan yang terakhir sekali sebanyak 7 kali. Yang seterusnya, pemilihan dalam sesuatu aspek dalam pemberian produk kicap, kebanyakan memilih logo halal yang disahkan. Yang kedua, rasa yang sedap. Dan yang ketiga, harga yang berpatutan. Yang akhir sekali, pembungkusan yang menarik. Yang seterusnya, keperluan pasaran. Sebanyak 82%, 82.9% berminat untuk membeli produk kami. Yang akhir sekali, sebanyak 68.3% mengambil berat tentang kuantiti garam dalam produk kicap. Okay, next, reka bentuk produk di sini. Okay. Reka bentuk packaging kicap kita orang ni ada 2 saiz yang berbeza. Okay, so kalau boleh nampak botol kuning ni botol besar with 645 ml and botol merah ni yang saiz kecil with 345 ml. Material yang akan digunakan untuk packaging kicap ialah gelas. Ika boleh sambung? Ika? Okey, seterusnya Ika? Saya sambung reka bentuk produk ya. Okay, reka bentuk produk saiz yang kecil dan besar agak berbeza. Yang kecil tu dia punya yang paling ketara perbezaan kecil dengan yang besar tu, yang kecil tu dia punya penutup lah. Kalau yang kecil tu penutup dia macam kita kena pusing dulu supaya lubang botol dengan lubang penutup tu dia bertemu, lepas tu liquid tu boleh kicap tu boleh keluar. Kalau yang botol besar tu yang macam biasa je, kita just buka tutup macam tu. Okay. Yang tu je lah. Lepas tu dekat label dia kita ada logo SS Salsa dengan nama produk. Lepas tu kita ada ingredient, nutrient facts, ada barcode and ada logo-logo yang perlu letak sebagai untuk tunjukkan produk tu ada kelulusan daripada SIRIM, halal JAKIM, mesti ada lagi lah 2-3 logo lagi. Okay, saya rasa tu je. Okey, kita teruskan dengan kos penjualan kicap manis salsa. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan kicap manis salsa ni ialah first kali kacang soya, culture aspergillus, tepung gandum, gula dan garam. Botol kaca dan stiker label digunakan untuk sebagai pembungkusan. Jadi jumlah keseluruhan kos yang digunakan ialah RM620. Harga kasarnya untuk 100 unit. Bagi 645 ml pula jatuh pada seunit RM6.20. Harga jualan yang kami cadangkan ialah RM9.90 bagi setiap 645 ml. Jadi keuntungan yang kami dapat ialah RM3.70 bagi satu botol kicap manis salsa. Okey, itu saja. Kita dah siap kan? Baiklah, kita akan mengakhiri sesi pertama kita dengan membuka ruang sesi soal jawab bersama hadirin sekalian. Silakan wakil dari komuniti bertanyakan soalan kepada para pembentang kita. Para hadirin juga boleh mengajukan soalan mereka di ruangan komen. Silakan, ada apa-apa soalan kepada pihak komuniti? Hai, saya ada soalan. Dalam proses pembuatan kicap tu, boleh saya tahu nama bakteria yang digunakan dan kenapa bakteria tu dipilih? Okay, terima kasih atas soalan. Right. Okay, soalan yang bagus. Sebenarnya bukan bakteria yang dipilih untuk proses fermentasi ini.
sebenarnya fungus yang digunakan untuk proses pembuatan kicap ini, iaitu dikenali sebagai Aspergillus oryzae. Aspergillus oryzae ini banyak digunakan dalam proses penapaian tradisional dan industri pengprosesan makanan seperti kicap, pes kacang soya dan pembuatan alkohol. Ia dipilih kerana Aspergillus oryzae ini mempunyai kapasiti yang kuat untuk merembeskan sejumlah enzim yang besar, iaitu enzim hidrolitik. Enzim hidrolitik inilah yang membantu dalam proses penapaian. Okay, kita ada satu lagi soalan daripada chat box. Nak baca soalan ke? Nak kena baca soalan ke? Baca soalan. Soalan dia, saya ada soalan. Seperti yang kita tahu, produk kicap berwarna gelap, hitam. Bagaimana warna itu berhasil? Kalau ada reaksi di sebalik sains, boleh tak nyatakan? Okey, ada sebab kenapa produk kicap warna gelap. Kerana warna produk kicap warna gelap atau hitam kerana gula daripada kicap tersebut bergabung dengan asid amino untuk menghasilkan melanoidin yang memberikan warna gelap kepada produk kicap. Reaksi sebalik ini dinamakan sebagai reaksi Maillard ataupun Maillard reaction dalam bahasa Inggeris. Dah ke? Terima kasih wakil komuniti atas soalan yang menarik yang anda ajukan sebentar tadi.